Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, jumpa lagi adik kakak dalam slot DBS ni dengan Pak Angah. Okey. Slot DBS ni slot ringkasan daripada perkataan demo buat sendiri. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris ni dia panggil DIY lah, do it yourself. Okey, tujuan slot DBS ni Pak Angah nak cara-cara nak buat benda-benda tu supaya adik kakak boleh buat sendiri. Okey. Okey. Slot episod kali ni ialah episod Pak Angah nak install Digital Furqan. Nak ajar cara nak install Digital Furqan. Okey, sebelum tu kita nak tahu dulu Digital Furqan ni apa dia. Okey, Digital Furqan ni produk dia lagu ni. Okey. Furqan ni salah satu daripada nama Quran, Al-Quran Al-Furqan. Okey. Jadi Digital Furqan ni maksudnya Al-Quran digital lah. Digital ni biasanya kita rujuk kepada Al-Quran dalam bentuk software. Okey, dalam bentuk software ataupun dalam bentuk alat digital, bukan mushaf atas kertas. Maksudnya gitu. Okey. Okey, Digital Furqan ni bukan produk baru sebenarnya. Produk ni Pak Angah waktu bit versi 1 tahun 2004. Okey, 2004 tu versi 1. Lepas tu versi 2, versi 3 dia tu nama lain. Nama dia masa tu nama Core CD, lepas tu tukar jadi Core Player. Okey, sebab apa Pak Angah tukar tu adalah masalah dia. So tak payah cerita lah. Okey. Jadi bila sampai tahun 2020 ni, okey, Pak Angah buat keputusan nak ambil balik nama Digital Furqan tu, letak balik. Okey. Jadi tahun 2020 ni versi dia versi 9. Okey, Digital Furqan versi 9. Okey. Daripada versi 1 ke versi 9 tu memang banyaklah perubahan dia, berlaku perubahan dia. Versi 9 ni Pak Angah fokus kepada kualiti. Mana kita guna mushaf high density, dia lebih pada full HD size dia. Okey. Sound pun sama, sound pun kita ambil semula ambil CD quality. Okey. Cumanya sebab bila kita guna gitu, dia size dia besar. Jadi versi baru ni tak boleh nak guna CD dah. So Pak Angah terpaksa guna DVD. Okey, DVD ataupun installer jenis kita terpaksa guna SD card. Okey. Okey, ikut sejarah dia nya software Quran tu lah ni memang banyak dalam telefon. Okey. Tapi Digital Furqan ni memang Pak Angah design untuk guna dalam komputer, untuk skrin besar, untuk mudah kontrol dalam komputer lah maksudnya. Okey. Lepas tu dari segi rekod pun daripada tahun 2004 sehingga 2020 kekal lagi. Digital Furqan ni satu-satunya Quran ada menunjuk. Okey. Sebab apa Pak Angah guna nunjuk ni? Okey. Dia kalau ikut cerita dulu asal-asal kan memang Pak Angah ngaji daripada kecil sampai besar. Memang ngaji ngecik dulu, memang dia lagu tu. Dia tak ajar huruf ngena huruf ke apa dak. Ajar belajar ngaji dengan dia start dengan apa ni? Dia tunjuk atas Quran, dia baca, lepas tu dia suruh kita tunjuk, suruh kita baca. Okey. Jadi dia tahu kita boleh baca ke tak bila dia tengok kita tunjuk betul dengan kita baca. Okey, tu boleh baca, barulah boleh naik, boleh tukar pergi ke surah lain. Okey. Jadi Pak Angah duk perhati tengok rupanya Quran ni kalau ada orang baca pas dia tunjuk tempat baca, kita boleh belajar, kita boleh guna tu buat belajar, kita boleh faham benda tu. Okey. Dia bangun tengok buku banyak ke Quran ni, dia cuba nak tunjuk tempat baca-baca tu. Okey, tempat Qari baca tu cuba nak tunjuk. Okey, ada setengah tu dia highlight sebagai. Okey. Lepas tu kalau lebih detail lagi dia highlight perkataan.
Okey. Tapi sebab dia tak guna nunjuk, dia tak nak tunjuk tepat baca yang sebenar. Jadi sebab itulah Pak Angah guna nunjuk ni. Jadi bila guna nunjuk, kita boleh tunjuk huruf waktu tengah duk baca tu. Okey, lebih tepat lah, lebih mudah untuk buat belajar. Okey. Jadi secara ringkasnya gitulah. Okey. Jadi setakat ni memang tak ada lagi. Digital Furqan je lah ada nunjuk gitu. Quran lain-lain tu biasanya seperti tadi lah. Dia highlight sama ada sebaris ataupun sub kata gitu. Okey. Okey, seterusnya Pak Angah nak tunjuk cara nak install dia lah. Lepas ni nak buat lagu mana nak install Digital Furqan ni supaya boleh masuk dalam komputer kita ni. Lepas tu kita boleh guna untuk buat belajar Quran, buat baca Quran, buat mentelaah Quran. Okey, nak cari ayat kita nak cari perkataan kita nak. Okey, dia memang banyak lah, dia akan memudahkan banyak berbanding kalau banding dengan Quran Mushaf ni. Dia digital ni lebih mudah lah kalau kita pandai guna, sebab dia cepat, kita nak cari benda-benda tu cepat. Okey, tak apalah Pak tunjuk cara nak install dia. Okey. Okey. Lah ni Pak Angah nak tunjuk cara nak install software Digital Furqan ni. Okey, kalau adik kakak beli Digital Furqan ni daripada Lazada ataupun Shopee, okey, dia installer dia mari dalam bentuk gini, dia dua jenis. Okey, gantung kepada keperluan lah. Kalau komputer kita tu ada CD ataupun DVD drive, kita boleh beli ni. Okey, versi ni dia ada CD dalam. Okey, kalau komputer kita tak ada CD-ROM drive, beli hok jenis model ni. Hok ni dia guna installer daripada kad SD. Okey, cuma hok SD card ni dia mahal sikit sebab medium dia ni SD card 8 GB ni mahal harga dia. Okey. Jadi Pak Angah nak tunjuk hari ni kita guna CD lah. Okey. Okey. So kita nak install dia, kita buh dulu CD tu dalam drive dia ni. Okey. Okey. Okay, tunggu dia ready kejap. Okay, drive E. Okay, so kita buka drive E ni. Okay, this PC. Okay, drive E. Okay. Dalam ni ada file dia. Okey, ada setup ESE dengan ataupun setup Digital Furqan 9.msi. Tekan mana-mana pun tak apalah. Okey, Pak Angah tekan MSI ni. Okey. Okey. Next. Okey, let me next. Okey. Okey, biasanya kalau lepas-lepas lah produk lain, biasanya Pak Angah akan cadar. Okey, kejap. Okey, ni jawab yes. Ni jawab yes. Okey. Selesai, close. Okey, mana sudah tu. Bila sudah tu, ikon dia akan nampak lah atas skrin tu, ada Digital Furqan. Okey. Pak Angah ayat tadi, okey, kalau biasa produk-produk lain, biasanya Pak Angah suruh ambil installer daripada internet. Okey, sebab dia installer daripada internet tu biasanya hot latest. Tapi Digital Furqan ni dia tak boleh buat lagu tu sebab dia ada dua side app. Dia ada app dengan data. App dia tu lebih kurang 15 MB tu okey. Mana kalau nak update, nak ambil installer daripada internet pun installer untuk app saja. Okey. Tapi konten dia besar, lebih kurang 4.3 lebih gigabyte. Okey. Jadi untuk nak turun 4.3 GB tu memang memerlukan network Wi-Fi atau internet yang laju lah. Okey. Jadi biasanya Pak Angah cadar lebih baik beli installer. Okey, sebab dalam CD, dalam DVD tadi tu ada dah konten. Okey.
Okey, lah ni kalau kita run digital furqan ni, okey, dia tak boleh run lagi, dia tak boleh tak tobik lagi mushaf tu. Okey. Sebab kau run dulu. Okey, kalau ada error kat Powerwire ada error tadi. Okey. Hal ni biasanya sebab ni komputer baru, Windows baru install. Okey. Aku tutup belakang suruh nampak terang. Okey. Windows baru install, biasanya ada file tak ada lagi sebab masa develop digital furqan ni memang kita guna framework terkini lah, framework tahun 2019. Jadi ada DLL dia panggil framework MFC tu, tak ada lagi dalam Windows kita baru install ni. Okey, kalau ada tobik dialog gini, dialog box lagu ni masa kita nak run, okey, kita tekan okey. Okey, biar dia berhenti, dia tak run lagi, kita kena install dulu benda tu. Nak install dia panggil redistributable DLL. Okey, nak install tu pergi ke folder tempat kita install digital furqan tadi. Drive D, drive E. Okey, file ni VC redis 8 ni. Okey, run aja file ni sekali, double klik. Okey, check I agree semua tu, lepas tu install. Okey, jawab yes. Dia akan install lah sampai habis. Okey, selesai. Okey, kita run semula Microsoft Digital Furqan 9 tadi. Double klik dia, tak. Okey. So dia mari sini. Okey. Okey. Hot ni hot tobik ni screen untuk activation. Digital furqan ni dia ada 30 hari trial. Jadi kalau kita tak activate lagi pun kita boleh guna lepas pada ni. Okey. Jadi untuk tujuan tu Pak Ngah skip dulu activation ni, kita akan Pak Ngah tunjuk lepas ni. Okey. Sebab ni nak tunjuk dulu cara nak copy content tu masuk dalam komputer ni, supaya lepas ni bila run digital furqan tu dia tubik selalu mushaf. Lepas tu CD installer ni boleh sipel lah. Maknanya tak perlu bubuh dalam ni bila nak guna lepas pada ni. Okey. Lagi Pak guna ayat sebelum terlupa. Okey. Kalau misalnya untuk keluarga kau, untuk nak ramai nak guna, okey, dia produk key ni boleh guna untuk komputer je. Okey, jadi kalau beli installer ni harga dia mahal sikit. Ni pun mahal. Okey, lagi mahal. Okey, cumanya installer ni kita boleh guna berulang kali. Maknanya kalau seorang beli, kita boleh copy ke saya, copy ke anak-anak lain lagi boleh. Cumanya bila guna install di komputer tu dia boleh guna sebulan. Lepas tu dia akan tubik banner lah. Jadi untuk nak suruh boleh guna secara sepenuhnya, kena ada product key. Jadi kalau nak jimat, okey, beli installer ni saja. Lepas tu kalau ramai nak guna tu, pergi ke Lazada, ke Shopee, beli produk ni saja dia panggil, ada harga dia murah sikit, product key saja. Okey, kalau nak 3 komputer kat, beli 3. Gitulah. Dia key ni komputer. Okey. Jadi setelah ni Pak Angah nak skip dulu. Okey, skip dulu bahagian activation ni. Okey, sebab nak tunjuk bahagian nak copy content. Okey, kalau content tak ada lagi, bila kita run untuk pertama kali dia akan keluar dialog box ni. Okey. Option kedua tu boleh copy daripada internet. Okey, tapi dia makan masa memang lama lah, sebab saiz dia 4.3 GB ni besar lah. Okey. Jadi lah ni kita ada installer dah CD dah. Okey, so kita pilih saja option yang mula-mula ni. Update default mushaf from installer media. Okey, media kita CD tadi lah, DVD tadi. Okey. So kita tekan je tu. Okey, dia tubik dialog tu, jawab yes. Okey, nanti dia akan copy lah. Okey, proses tu mungkin lama sikit sebab mungkin dalam antara sejam hingga 2 jam, bergantung pada speed drive kita ni dengan speed komputer lah. Okey, so kita tunggulah. Lepas ni mungkin Pak Ngah cepat sikit video ni supaya kita boleh go
boleh pergi seterusnya lah. Lepas ni Pak nak royak cara nak activate tadi. Okey, kita dah selesai dah copy. Okey, tekan okey. Okey. Bila selesai digital Furqan tu, dia akan terus buka mushaf tadi. Okey, dia akan pergi ke surah Al-Fatihah mula-mula lah. Okey, kita besar skrin. Okey. Jadi daripada sini kita boleh guna dah digital Furqan kita install ni. Okey. Cuma ni Pak Ngah nak tunjuk dulu cara nak activate tadi. Okey, sekarang ni dia dalam mode trial. Okey, so kena activate dulu. Okey, jadi untuk nak activate tu kita memerlukan product key. Okey, product key kalau hok jenis CD ni dia ada dalam manual. Okey. Kita buka manual, dia duduk belakang sekali. Okey, dia ada ni kita nak kena gores. Okey. Kalau hok jenis SD card ni, product key tu ada di belakang card ni. Okey, dia ada belakang kad ni. Okey. Okey, jadi Pak Angah nak tunjuk cara nak activate dulu. Okey, kalau kita run dah digital Furqan ni support ni. Okey, kita kena run option ni activate now. Okey. Sebenarnya dialog box ni dah akan keluar tiap-tiap kali kita nak start digital Furqan tu selagi kita tak activate lah. Okey. Jadi hak ni Pak Ngah akan guna hak ni. Kita gores dulu. Okey. Guna kunci boleh, duit shilling boleh. Okey. Okey. Nak activate ni komputer kena online dah sebab dia akan direct contact ke server Microsoft. Okey, ni contoh key. Okey. Jadi di atas skrin ni, okey, I have product key and want to activate. Okey, tekan next. Okey, masuk product key tu sini. Okey. 02M0A CDN08 EF 003 W20WR8. Okey, di atas produk key ni biasanya dia tak akan ada apa ni huruf O. Ni angka semua kosong, bukan O tak ada O. Okey. So kita jawab next. Okey, sini kalau nak tulis nama pun molek lah, semolek-moleknya tulis, tapi kalau nak skip pun tak apa. Okey, ni okey, kalau nak isi maklumat penuh pun tak apa tu Pak Ngah tak isilah. Okey, tekan next. Okey, tekan next je. Tekan next. Okey, siapa tu ni balloon ni. Okey. Kalau sini okey, congratulations, your Microsoft Digital Furqan has been activated successfully. Okey. Finish. Okey. Bila finish je, okey, trial dia tunjuk atas data bar ni, trial version tu hilang. Okey. So maknanya sekarang ni Digital Furqan dalam komputer ni apa ni activated dah, dia boleh guna siapa selagi bila selagi tak penuh komputer lah. Okey. Okey. So lagi nak jelas dia sebab okey, product key ni, so product key tu untuk komputer saja. Okey. Sebab ada juga setengah-setengah customer kita dia ingat bila beli produk key ni dia boleh activate ke semua komputer hok mana nak guna Digital Furqan tu lah. Sebenarnya tak boleh dah, dia untuk je. Satu key komputer saja. Okey. Okey.
Seterusnya Pak nak tunjuk cara nak guna digital Furqan ni. Okey, lepas pada kita install tu kita nak guna lagu mana. Okey, mula-mula sekali contohlah. Okey, mula-mula sekali katalah kita nak cari surah. Okey, katalah kita nak surah Yasin misalnya. Okey. Kena cari surah tu kita pergi je ke senarai surah ni, tepi ni ada senarai juzu, ada senarai surah. Okey. Cari je surah Yasin daripada senarai tu. Okey, surah Yasin surah ke-36. Okey, bila kita jumpa surah tu, kita nak suruh dia tunjuk atas mushaf tu, double klik aja. Okey, dia akan terus pergi ke surah Yasin tadi. Okey, menunjuk tak pergi ke surah Yasin. Okey, kita boleh juga cari surah, cari ayat dari surah tu selalu. Contohnya kata kita nak surah Al-Baqarah ayat 10. Okey. Jadi kita pergi ke surah Al-Baqarah. Okey, kita terus aja double klik atas ayat kita nak ayat 10. Okey, dia akan terus tukar pergi Al-Baqarah ayat 10. Okey. Okey, seterusnya kalau perhati bawah ni, dia ada satu bar bawah ni, bar tu. Okey, hak tu terjemahan ayat semasa ayat hok nunjuk ni duk tunjuk. Okey. Kalau kita nak pilih ayat, kita tekan atas nombor ayat. Okey. Bila kita tekan atas nombor ayat, terjemahan dia tu akan berubah. Okey. Okey, kita tekan atas nombor ayat. Okey, nak pilih ayat tu kita tekan atas nombor ayat. Okey, bila kita tekan nombor ayat tu, nunjuk tu akan berubah tepat. Lepas tu terjemahan tu akan berubah lah, sebab terjemahan ayat nunjuk tu tunjuk. Okey. Okey, terjemahan ni ada banyak bahasa juga, ada 6 bahasa. Okey, selain daripada Melayu dengan Inggeris, ada Malaysia lah. Untuk Malaysia ni panggung buat bahasa Chinese dengan Tamil. Okey. Jadi kalau nak tukar bahasa terjemahan tu, kena pergi ke sini Furqan Translation Language. Contohnya panggung tukar ke bahasa Cina. Okey, nanti dia akan tukar semualah terjemahan nama surah tu dengan terjemahan ayat tu, dia akan tukar ke bahasa kita pilih dia. Okey. Kita boleh tukar ke Tamil. Okey. Okeylah, panggung tukar balik ke bahasa Melayu, Malay. Okey. Okey, seterusnya nak tunjuk lagu mana nak kontrol bacaan. Okey, katalah kita nak baca ayat, nak suruh qari tu baca ayat. Okey. Qari yang baca dalam digital Furqan ni Syekh Mahmud Khalil Al-Khusairi. Okey. Nak suruh dia baca ayat. Okey, kita klik atas nombor ayat tu, menunjuk tu akan tunjuk ke ayat tu hok kita nak baca. Okey, kita tekan sekali lagi, dia akan baca ayat tu. Okey, dia baca ayat tu sampai hujung ayat tu, dia berhenti situlah. Okey. Kalau kita nak baca terus, okey, baca ayat semasa tu terus sampai habis tu, okey, kita tekan button ni recite. Okey, ni dah akan baca. Okey, dia akan baca seterusnya lah, seterus tu sampai habis, sampai ujung Quran tu lah, sampai surah ke 114, surah An-Nas.
Okey, dua button atas ni. Okey. Pause tu untuk nak suruh dia berhenti baca sebentar, lepas tu kita boleh sambung balik tempat dia baca tu. Okey, stop ni suruh berhenti baca lah. Jadi dia tak akan sambung lah. Kalau kita tekan play tu dia akan sambung, dia akan mula pada ayat semula. Okey. Okey, lepas tu tepi dia ada satu button dia repeat. Okey, apa dia fungsi button repeat ni? Okey, repeat ni kalau kita tekan, okey, dia akan lekat gitu. Okey. Mana dalam keadaan lagu tu dia mood repeat. Okey, repeat ni kalau kita nak baca, kalau kita baca seayat, bila habis sampai hujung ayat tu dia akan ulang ayat tu. Dia akan ulang sama. Kalau kaset zaman itu lah, kaset zaman itu dia panggil auto reverse. Okey, auto reverse mana dia akan baca hujung habis dia ulang balik, hujung habis ulang balik. Okey. Jadi kalau kita baca saya, okey, contohnya Pak cari ayat pendek sikit sebab nak tunjuk. Okey. Katalah ayat 15 ni, Al-Baqarah ayat 15 ni kita baca. Okey. Dalam keadaan button repeat tu tertekan. Okey, tu fungsi button repeat. Okey. Tapi kita jangan guna untuk nak repeat seayat gitu. Fungsi ni penting sikit lagi bila kita guna playlist. Playlist ni kita boleh ada dia macam senarai kita boleh pilih bubuh dalam tu surah mana, ayat mana kita nak baca. Okey, lepas tu bila kita baca guna playlist ni dah akan baca semua ayat dengan surah dengan ayat ada dari senarai tu. Dia akan baca daripada awal sampai habis, mengikut pilihan kita tadi. Cumanya kalau button repeat tu tekan, bila sampai hujung dia akan start balik daripada awal. Okey. Jadi maknanya dia akan baca ulang. Jadi bila kita dengar semua gitu, kita boleh guna untuk hafal. Tu fungsi dia. Untuk nak ingat ayat Quran tadi. Okey. Nanti panggung ayat depan ni sekejap lagi. Okey, button kanan sekali tu full screen. Full screen ni kita nak suruh share screen penuh tu musyahar belaka. Okey. Dia jelas lah nampak kalau kita baca pun dia tak nampak benda lain. Semua control tu semua dia akan hide. Okey, contoh dah panggil tekan. Okey, dah kita tunjuk full screen. Terjemahan tu pun boleh buat kalau nak buat. Okey. Okey, semua button control audio ada belakang atas ni. Okey. Lepas tu kita boleh zoom. Okey. Dia mode normal pun boleh zoom juga. Okey. So boleh play contohnya bila panggil play dah. So, itulah fungsi full screen. Okey, kita balik semula ke mode normal tadi. Okey. Okey, seterusnya Pak nak tunjuk cara nak guna beberapa tools ada dalam ni lah. Tadi lah macam playlist ke apa tadi. Jadi kita belajar 3 dulu. Okey, bookmark, playlist dengan search. Okey, bookmark. Okey, fungsi bookmark ni kita nak apa ni, bila kita baca Quran tu, bila kita nak berhenti, nak sambung semula esok ke lusa ke, okey, kita nak tanda tempat kita berhenti. Okey, contohnya lah ni kita berhenti di surah Al-Baqarah ayat 15 ni. Okey, okey, kata kita nak mark ayat ni. Nak mark ni senang je. Okey, lah ni menunjuk tu ayat 15 tu. Okey, kita pergi ke sama ada tools, bookmark, add new bookmark, ataupun tekan button ni je, button tepi bawah ni. Ini add bookmark juga serupa. Okey, so dia akan tunjuk Al-Baqarah verse
15. Okey. So kita boleh tukar lah label tu, kena tukar. Kalau tak rasa kita tekan OK je. Okey. Bila tekan OK, dia akan masuk dalam senarai tepi tu. Okey. Okey, contohlah bila kita mari semula ataupun kita pergi tempat lain ko, semua tempat lain dulu ko. Lepas tu bila kita nak baca balik, nak sambung balik tempat kita tinggal tadi. Okey, kita double klik aja atas ni. Okey. Al-Baqarah ayat 15, dia akan jam pergi sana tu. Okey. Okey dah, boleh dah. Okey. Okey, yang kedua cara nak guna playlist. Okey. Playlist ni kita nak buat senarai, kita nak susun. Okey, kita nak surah ni ayat ni, surah ni ayat ni, kita buatlah satu senarai. Okey, nanti bila kita baca guna playlist tu, dia akan baca ayat dengan surah dalam senarai tu je lah. Okey. Okey, contohnya Pak Ngum buat so. Okey, kita baca surah Al-Ikhlas. Okey. Katalah kita buat so playlist Al-Ikhlas. Okey. So kita add surah tu. Okey. Al-Ikhlas. Okey, 4 ayat ada, kita baca semualah 4 ayat tu. Okey, jadi playlist ni dia akan play Al-Ikhlas saja, so surah. Okey, okey. Okey, kita nak guna playlist tu, kita klik atas playlist tu. Lepas tekan ni bawah ni. Okey, activate playlist. Okey. Bila kita tekan ni, dia akan terus pergi surah Al-Ikhlas tadi, dia akan baca terus. Okey. Okey, sini lah gunanya button repeat tadi. Kalau kita tekan repeat ni, bila sampai ayat akhir surah Al-Ikhlas tu, dia akan ulang balik. Dia akan ulang. Okey, dia akan ulang gitulah. Okey, panggil stop dulu lah. Okey, jadi tu fungsi playlist untuk ngapa? Untuk nak ulang surah yang sama. Okey. Lepas tu search engine ni cara nak guna nak cari perkataan kita nak dalam Quran. Okey. Search engine ni dia akan cari ikut terjemahan. Okey. Contohnya katalah kita nak cari perkataan solat. Okey. Kita tarik solat dalam tu. Okey, lepas tu kita select solat ni adalah terjemahan bahasa Malay lah, Melayu. Okey. Lepas kita select tu, tekan button ni search. Okey. Okey, kalau ikut sini dia kata solat ada so aja. Dari surah Al-Baqarah ayat 177. Okey. Kalau kita pergi situ akan adalah perkataan solat dalam terjemahan dia tu. Okey. Okey, sebenarnya solat tu banyak, cumanya sini ni dia dalam ni tafsir Ar-Rahman, dia guna perkataan sembahyang. Okey, sembahyang. Kalau kita search sembahyang tu banyaklah. Okey. Sembahyang, sembahyangkan, sembahyangku. Kalau kita buka ni dia ada pecahan dia. Dalam Al-Baqarah ada 13. Okey, dalam An-Nisa ada 7, Al-Maidah ada 6. Okey, kita nak ayat mana? Kata Al-Maidah ayat 12. Tekan tu kat dia terus gilah. Situ. Okey. Okey, boleh dah. Okey, seterusnya Pak Ngus nak tunjuk modul tafsir. Dari Digital Furqan ni dia ada modul tafsir. Modul tafsir ni okey, dia lagu ni rupa dia. Okey, dia akan tunjuk semua surah tu, ayat dia sebelah kiri, terjemahan sebelah kanan. Bahasa terjemahan tu ikut bahasa kita pilih semasa. Okey, sini kita boleh baca, dia akan tunjuk jugalah ayat kita baca, tetapi dia tak tunjuklah bahagian mana. Okey. Cumanya fungsi penting sininya kita guna untuk copy paste. Okey, misalnya kita nak ayat Quran tu nak bubuh dalam Microsoft Word ke apa,
Okey, kita mari sini cari ayat tu, klik kanan tekan copy. Okey. Nanti kita pergi ke Microsoft Word tu, kita paste lah sana. Okey. Boleh dah? Okey, secara ringkasnya gitu dah dulu cara nak guna Digital Furqan tu. Okey, tu bukan kata detail semua sekali, tapi untuk permulaan boleh lah. Okey, jadi Pak Ang nak berhenti sini dululah. Okey, hal lain-lain tu try sendirilah dulu. Okeylah, Pak Ang berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.